فلسطين، احنا فلسطينية، هذه الأرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak terlambat untuk saya buat video reaction tentang apa yang berlaku 2 hari semalam. Tapi kita kena tahu juga bahawa apa yang berlaku 2 hari semalam ianya masih berlaku pada hari ini. Sebab ketika ini, sejak bermulanya 2 hari semalam, orang-orang Yahudi mereka mempunyai satu perayaan Yaumul Fasah ataupun Passover Week. Mereka ada satu perayaan yang mana mereka akan adakan aktiviti keagamaan mereka di perkarangan Masjid Al-Aqsa. Oleh sebab itu, mereka mahukan clearance ataupun mereka mahukan perkarangan Masjid Al-Aqsa itu di-clearkan daripada orang-orang Palestin. Dan orang Palestin pula menganggap bahawa ini adalah satu provokasi, ini adalah satu tindakan yang mendatangkan kemarahan orang Islam. Pertamanya, Masjid Al-Aqsa adalah masjid milik umat Islam, dan dari segi undang-undang pun orang Yahudi pun mereka tak boleh untuk masuk ke dalam masjid perkarangan Masjid Al-Aqsa itu sendiri, sebab itu adalah tempat orang Islam, bukan orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh tentera-tentera Zionis baru-baru ini amatlah menyakitkan hati. Dan kita lihat pada 2 hari semalam, selepas saja tamatnya solat subuh di Masjid Al-Aqsa, orang-orang tentera Zionis Yahudi ini menyerang secara mengejut terhadap jemaah solat yang ada dalam Masjid Al-Aqsa, dan berlaku pertempuran sehingga kan pada hari itu sahaja dilaporkan 400 lebih orang dicedera dan juga 200 lebih yang ditangkap, dan mereka ini ditangkap di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan kita dapat lihat juga Masjid Al-Aqsa fizikalnya dia diserang teruk oleh tentera Zionis, di mana orang menembak dengan peluru hidup, dan mereka juga memecahkan tingkap-tingkap yang berada di Masjid Al-Aqsa. Jadi keadaan sangat-sangat menggusarkan, sangat-sangat menyakitkan hati bagaimana Masjid Al-Aqsa juga umat Palestin, umat Islam yang berbangsa Palestin berada di Masjid Al-Aqsa ketika itu teruk diserang. Itu nombor satu. Yang nombor duanya juga adalah kita dapat lihat bahawa perkara ini berlaku tahun lepas, di mana tahun lepas pada bulan Mei juga Masjid Al-Aqsa diserang oleh tentera Zionis, dan Hamas memberikan amaran sekiranya serangan ini, provokasi ini masih diteruskan, maka akan berlaku peperangan. Dan berlaku pun peperangan selama 11 hari, di mana peperangan tersebut dinamakan dengan Perang Saiful Quds. Dan apakah akan berlaku peperangan yang sama, kita tidak tahu kerana provokasi itu masih berterusan, dan umat Palestin yang berada di Masjid Al-Aqsa masih lagi melakukan muqawamah, penentangan terhadap tentera Zionis. Dan dalam kalangan mereka ramai orang muda dan juga ramai orang tua dan ramai juga wanita-wanita. Dilaporkan ratusan ribu penduduk Palestin cuba untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa, dan mereka ini sama ada berada di tebing barat seperti di Baitul Maqdis sendiri, di Ramallah, Nablus, ataupun yang berada di negara haram Zionis, yang mana mereka ini memegang pasport Israel. Dan kita dapat lihat bahawa di sini bagaimana hebatnya, semangatnya, perjuangan dan juga keberanian orang-orang Palestin bagi mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang diberkati. Kalau kita lihat juga bagaimana kekejaman dan juga kezaliman penindasan yang dilakukan oleh tentera Zionis. Mereka memukul orang-orang Palestin suka hati, mereka menyepak orang Palestin suka hati, dengan orang tua, dengan wanita dipukulnya begitu sahaja. Kita dapat lihat inilah kekejaman orang-orang Zionis Yahudi. Dan kita dapat lihat juga bagaimana dengan media barat, media antarabangsa, apabila mereka melaporkan kezaliman dan juga serangan Rusia terhadap Ukraine, mereka katakan attack, aggressive attack dan sebagainya, serangan yang ganas dan itu dan sebagainya. Tetapi apabila berlakunya keganasan dan juga penindasan, kezaliman polis-polis Zionis di perkarangan Masjid Al-Aqsa, apa yang mereka laporkan? Mereka laporkan ini adalah clash, ini adalah satu benda yang pertempuran, kita katakan kalau mengikut media antarabangsa. Maksudnya bahasanya sangat sopan, tidak pun menunjukkan bahawa tentera Zionis ini sedang menyerang orang Palestin. Tetapi kalau kita berbalik kepada isu Ukraine dan Rusia, inilah double standard ini sangat jelas. Rusia menyerang orang Ukraine dengan ganas dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa sangat jelas double standard dalam media antarabangsa dan juga pemimpin-pemimpin barat ketika mana mereka mengutuk Rusia, tetapi mereka tak mengutuk pun apa yang dilakukan oleh Yahudi. Dan kita lihat juga bagaimana UAE pada hari pertama Masjid Al-Aqsa diserang 2 hari yang lalu, di mana Masjid Al-Aqsa tingkap dia dipecahkan, orang yang di dalamnya ditangkap, dipukul, disepak, diterajang, diserbu. UAE, kedutaan UAE
di Israel mereka mengeluarkan ucapan tahniah ataupun ucapan selamat menyambut perayaan Paskah ataupun Passover, Yaumul Fashi kepada rakyat Israel. Saya sebutkan terjemahan ucapan tersebut dalam Twitter mereka dan masih ada lagi ketika ini. Kami mengucapkan selamat bercuti sempena hari Paskah kepada rakyat Israel penuh dengan keamanan dan juga kasih sayang. Bayangkan, Masjid Al-Aqsa dijadikan sebagai tempat orang Yahudi untuk merayakan perayaan tersebut, dan orang Palestin mempertahankan dengan sepenuh hati dengan segala apa yang mereka ada, walaupun mereka tiada kelebihan seperti tentera Zionis. Mereka ada yang dipukul, ada yang cedera parah dan sebagainya. UAE meraih ataupun menyambut perayaan ini dengan kasih sayang dan juga keamanan. Ini memang seolah-olah menampakkan, saya teringat satu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu sebagai awliya, sebagai orang-orang yang kamu berikan tak setia. Atau Allah, apa Allah kata? Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu berikan kepada mereka al mawaddah. Apa maksud mawaddah? Mawaddah ini bermaksud kasih sayang. Dan kita lihat ucapan UAE sendiri, selamat menyambut perayaan Paskah kepada rakyat Israel dengan penuh kasih sayang dan juga keamanan. Subhanallah, ayat ini seolah-olah turun pada hari ini dan mengingatkan juga bahawa orang UAE ini ataupun kerajaan UAE ini adalah kerajaan orang Islam, di mana mereka ini membina masjid. Mereka ini mempercayai Allah sebagai Tuhan yang satu, tetapi mereka juga adalah orang yang bersama orang-orang Zionis. Ini mengingatkan juga kepada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladhina hadu. Wahai Rasul, janganlah engkau menanggung duka cita disebabkan orang-orang yang segera berlumba-lumba dalam kekufuran, iaitu dalam kalangan orang-orang yang berkata dalam mulutnya kami tetap beriman. Maksudnya dia orang ni orang yang Islam bersama Rasulullah SAW, tetapi hati mereka tidak beriman. Demikian juga orang-orang Yahudi. Maksudnya mereka ini adalah kumpulan yang sama. Mereka kata mulut mereka beriman, tetapi mereka tidak pun beriman. Dan orang Yahudi ni apa? Samma'una lil kadhib. Mereka ini suka mendengar ataupun sebar-sebarkan berita-berita dusta. Samma'una qaumin akharin lam ya'tuk. Mereka sangat suka mendengar golongan lain pendeta-pendeta yang tidak datang menemuimu. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Mereka ini mengubah serta mengeleweng dalam kitab Taurat dari tempat yang sebenar. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana orang-orang yang dalam mulut mereka tak ada orang Islam, tetapi dalam hati mereka bersama orang-orang Yahudi. Jadi ini sekadar respon ringkas tentang apa yang berlaku 2 hari semalam. Semoga video ini bermanfaat untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.